Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rakan saya Wali Mudan Nurhayatul. Untuk seterusnya audio dari daerah Tutong, kami juga akan memberikan beberapa maklumat semasa dan juga satu pengisian bahan visual yang telah dimuatkan untuk pagi ini. Dan kita akan kongsikan dulu untuk permulaan ini laporan pemantauan air banjir daerah Tutong yang kita terima dari Balai Bomba Lamunin Tutong. Pada hari ini, pada pagi ini Jalan Bangkuru, Jalan Kuala Ungar dan Jalan Rambai adalah boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon . Jadi harap maklum bagi bis kita yang mungkin ingin menggunakan jalan berkenaan, ianya sudah boleh digunakan untuk kenderaan jenis salon. Baik, sebelum kita kongsikan lagi beberapa acara yang akan berlangsung, kita beralih seketika menyaksikan bahan visual pagi ini. Paku pakis adalah sejenis sayuran dan tumbuhan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Brunei. Di negara luar, ia turut dikenali sebagai fiddlehead fern. Namun bagi masyarakat Brunei, ia lebih sinonim disebut sebagai sayur pakis. Lazimnya, sayur pakis mudah ditemui pada ketika musim hujan dan tumbuh secara semula jadi serta berkelompok di tanah yang lembap di hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika ini saya berpeluanglah bersama dengan Puan Fatimah Jali untuk memetik sayur pakis dan kita akan memasaknya kemudian Puan. Dan dalam memetik sayur pakisan kita ni mesti mengetahui mana yang tua, mana yang muda. Jadi mungkin Puan Fatimah Jali boleh kongsikan kepada kami. Macam mana ni kan bezakan yang tua sama yang muda? Okey, kalau untuk membezakan kita ni ada di sini. Ini yang untuk yang muda, ini yang memang untuk sayur lah. Kalau yang tua ni ia tidak digunakan lagi lah. Cuma ia saja, macam untuk pengetahuan saja. Ini anda dapat kita ni ambilnya, yang digunakan yang ini saja. Pucuk muda yang digunakan. Kalau yang tua ni mungkin sesuai untuk dijadikan tanaman hiasan. Mungkin nak sesuai. Jadi ini Puan yang muda ni yang muda tu boleh kita ni ambil. Sekarang kita ni kan membuat kan sayur. Inilah pengalaman pertama saya mencari dan memetik sayur pakis di hutan. Dengan bantuan Dayang Fatimah Jali, seorang penduduk kampung Kiudang, banyak perkara yang telah saya pelajari mengenai sayuran ini. Pemilihan sayur pakis juga perlu diketahui, terutama dari segi usia dan ciri-cirinya. Kerana tidak semua paku pakis yang tumbuh di hutan boleh digunakan sebagai bahan untuk memasak. Sebahagiannya ada juga yang sesuai dijadikan sebagai tanaman hiasan di rumah. Ini yang pucuk muda ni. Okey, ini yang pucuk muda ni kalau kita ni kan mengetahui yang mana pucuk pakis muda, kebiasaannya ia punya bentuk adalah seperti ini. Yang cengkoknya ada cengkok atau kita dipanggil sebagai apa ni? Ungkalnya. Itu yang sesuai lah digunakan untuk masak. Ni lihat ni Puan, banyak sudah boleh ikut. Boleh sudah tu. Boleh sudah ni. Sudah tu, Mas. Pucuk sayur pakis yang masih muda lebih sesuai digunakan untuk masakan dan untuk mengetahui kesegaran pucuk pakis muda adalah melalui warnanya, iaitu yang berwarna hijau tua dan batangnya masih liat ketika dipegang serta belum mengeluarkan daun, masih kuncup. Kerana pakis yang sudah berdaun dan tua biasanya lebih pahit ketika dimakan. Setelah kami selesai memetik sayur pakis di hutan, kami singgah ke sebuah gerai sayur yang menempatkan hasil tanaman penduduk-penduduk kampung untuk mendapatkan beberapa bahan untuk dimasak. Ni dia pucuk pakis muda yang baru saja kami petik sebentar tadi dan ini akan digunakan untuk kita ni memasak
lawar ataupun kerabu pakis bersama kerang. Dan juga bahan-bahan yang kami baru dapatkan di gerai sayur yang menempatkannya hasil tanaman orang-orang kampung, khususnya di Kampung Lamunina. Dan disebabkan kami akan masak lawar ataupun kerabu, jadi kebiasaannya pakis akan dibuati dulu dan kemudian dicelur. Dan selebihnya saya akan menyerahkan kepada Puan Fatimah Jalia untuk menunjuk bagaimana cara memasak lawar ataupun kerabu pakis bersama kerang. Sayur pakis sama seperti sayur-sayuran lainnya yang perlu dibersihkan sebelum dimasak. Pengolahan memasak sayur pakis adalah mengikut kreativiti dan citarasa masing-masing. Untuk resepi ini, hanya memerlukan bahan-bahan yang ringkas seperti lada padi, bawang merah dan bawang putih yang dikisar halus, sedikit garam dan perahan limau kasturi, serta kerang yang kemudiannya digaul rata ke semua bahan-bahan tersebut. Memang tidak dinafikan memakan sayur pakis mempunyai khasiat dan manfaatnya yang tersendiri. Yang antaranya ialah mencegah kenaikan kolesterol, mencegah hipertensi, dapat menyihatkan mata. Ini kerana sayur pakis mengandungi cukup banyak vitamin A yang baik untuk kesihatan mata. Selain itu, baik untuk metabolisme tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Dan oleh itu adalah lebih baik jika kita amalkan memakan sayur tempatan ini sebagai cuadah harian.